Kesalahan yang bukanlah kecil, tetapi sama juga hukuman dia, kesalahan bersubahat. Bersubahat macam mana? Kalau you dah tahu pemikiran dia, you bagi laluan kepada dia untuk menyebarkan pemikiran subversif itu, you bersubahat. Siapa yang bersubahat? Ketua Menteri Pulau Pinang yang melantik dia ini, Wan G ini, sebagai pegawai penerangan dia. Maknanya memberi laluan kepada dia menyebarkan pemikiran subversif dia. You bersubahat. Bersubahat ini di bawah section 121 capital D. Tadi B kan, capital D, bersubahat. Siapa lagi yang bersubahat dengan dia? Menteri Agama, bekas Menteri Agama yang mempromotkan rahmatan lil alamin, duta rahmah, melantik dia sebagai duta rahmah. Bila melantik dia sebagai duta rahmah, memberi ruang kepada dia menyebarkan pemikiran subversif itu lagi, pun bersubahat. Tapi tak disiasat. Dia dah mendapat sokongan daripada bantuan daripada DAP. Dia juga mendapat bantuan daripada menteri daripada PAN, Parti Amanah. Dan dia sendiri adalah Biro Agama PKR. Ketiga-tiga ni, PAN, DAP dan PKR bersekongkol dengan seorang yang membawa pemikiran subversif, tapi tak disiasat. Satu kesalahan besar. Tak disiasat sampai sekarang. Ini yang saya katakan bahawa kita ada penerhakaan yang paling besar dan kita ada satu prinsip kesetiaan yang paling tinggi, Hifzuddin. Dua-dua kita tak buat. Hifzuddin kita tak buat, siasatan kepada penerhakaan kita tak buat. Dan kita jangan lupa ada satu lagi aspek penerhakaannya apabila satu kelompok yang menamakan diri mereka sebagai kelompok evangelis. Kelompok evangelis ini juga melibatkan orang politik. Apabila orang politik berkenaan menyatakan bahawa dalam buku dia Becoming Hannah, dia menyebutkan kepada dalam buku itu, dia kata kawan-kawan daripada luar negara, come back, God want you to reclaim the politic and administration of this country. Rampas politik dan juga pentadbiran di negara ini for the sake of Jesus. Maknanya negara ini akan bertukar daripada negara yang wallahi wa billahi wa tallahi akan menjadi negara Jesus. Jadi sebab itu saya mengesyaki bahawa CD yang dibawa masuk oleh Jill Island itu sebenarnya mempunyai unsur-unsur politik. Jill Island, kes kalimah Allah tu, dia bukan CD, dia bukan nama Allah saja. CD dia semuanya nama dia kerajaan Allah, beribadah dalam kerajaan Allah. Bagaimana kunci kerajaan Allah? Semuanya kerajaan Allah. Pasal apa? Pasal ketika itu dia menggunakan Allah untuk nak confuse, untuk mengaburi mata kita. Kita kerajaan Allah, okeylah, tak apa. Sebenarnya bukan kerajaan Allah, itu kerajaan Jesus. Dan ini disahkan lebih kurang 2 tahun selepas dia itu dirampas. Mereka pergi ke Indonesia, bertemu dengan pastor bernama Philip Mantofa. Philip Mantofa menyeru mereka supaya buat open ataupun outdoor crusade. Outdoor crusade. Do you think what does it mean, crusade? Crusade ni bukan perang salib. Perang salib. Dicabar orang-orang pengikut-pengikut evangelis Kristian ni buat satu perhimpunan yang dinamakan sebagai outdoor crusade. They read it. Dia berjaya organize it. Di luar daripada luar parking Stadium Bukit Jalil. 10,000 belia-belia Kristian menyanyi-nyanyikan, meneriakkan lagu nyanyian, we want to take this city. We gonna take this city. Take it for your glory, for glory of Jesus. Ini yang saya katakan gerakan untuk menjadikan Malaysia Republik Kristian ini sudah berlaku, sudah lama berlaku, sudah berbelas tahun berlaku, tapi tidak ada siasatan. Dan saya pun pernah membentangkan perkara ini di PISD, Putrajaya International Security Dialogue, pada bulan Februari tahun 2018. Maknanya KDN dah tahu. KDN dah tahu. Media pun dah menceritakan. Pendedahan demi pendedahan dibuat. Dan kita berterima kasih dengan rakan kita, arwah sahabat saya, Tuan Haji A. Karim Omar, yang banyak membuat kajian dan mendedahkan perkara ini. Tapi dah jadi Allah yarham pun, dah arwah pun, sampai sekarang siasatan masih belum dibuat.